Assalamualaikum warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Kata pengarang rahimahullahu ta'ala, yang kelima, hubungan antara akidah dan syariah. Akidah dan syariah itu tidak dapat dipisahkan. Boleh dibezakan tetapi tidak boleh dipisahkan. Maksud dia lain-lain, ada beza, tapi dia sepasang. Akidah dan syariat, tauhid dan amal soleh. Akidah sebagai akarnya dan syariah sebagai batang dan dahan-dahannya. Jadi selalu kita sebut akidah, tauhid, keimanan, i'tiqad ini adalah tanah untuk kita dirikan di atasnya bangunan. Bangunan tu Islam. Dengan semayang, dengan zakat, dengan haji, dengan puasa, dengan perjuangan. Seorang yang beriman tanpa menjalankan syariah adalah fasik. Dia beriman saja. Percaya tak pada Tuhan? Percaya lah. Apa tak percaya? Tapi tak semayang. Fasiknya. Fasik ni engkar setelah beriman. Fasik. Engkau mana? Engkau tak mau buat perintah Allah. Beriman tak mau buat. Sebab tu kalau orang kafir tak orang fasik. Kalau atas istilah, sebab dia tak beriman. Dia kafir, tak beriman pada Allah, tak beriman pada hari kiamat dan sebagainya. Lepas tu tak semayang pula, orang fasik lah. Kafir tu. Fasik ini orang yang beriman, percaya pada Allah, percaya pada kitab, percaya pada Rasul, percaya pada hari kiamat, percaya pada malaikat, percaya dan qada dan qadar, percaya lah ke kenanan tu kemahmi, tak berganjak. Tapi tak semayang, fasik. Tak mau taat pada perintah. Beriman tak mau taat dah pula. Fasik. Tak mau puasa atau buat benda-benda yang dilarang dalam agama. Jikalau benda yang dilarang dalam agama itu dosa besar, sekali buat fasik. Kalau yang dilarang dalam agama itu dosa kecil, kena banyak kali buat, baru fasik. Umpamanya dengar orang puan nyanyi. Sekali dua tak kena fasik lah. Bahan lara je lah. Tapi jenis berahi dengar. Nampak ramai stadium. Dalam hujan lagi. Kalau kita agak kambing, waktu bik daripada gok dia hujan, memang dia segok kita rebah capok. Faham tak? Main dia kambing kata hujan-hujan kan. Tu nak waktu bik pada go. Nak erek kambing tu, nak obor lah kereta, nak lalu kot. Nak pergi tangkap badak tu memang nak ngedrabar-drabarnya segok. Tapi dah wadah ada kambing. Dalam hujan, ribu duduk dalam hujan. Hak kena paksa tu paksa lah. Hak kena paksa, hak suka rela. Suka rela. Orang suruh gisu kan. Dia pergi tengok orang nyanyi. Kata bodoh, kata cerdik lah. Cerdik. Nak tengok stadium ke nak tengok orang nyanyi? Nak tengok stadium hari ni boleh? Ke dia bung semalam pukul 12? Lepas dia main pun letak bung, acur bobi tak dah tengok. Mana sabar? Ada cakap? Ya tengok. Bawa tandang orang nasi situ tengok stadium. Tak ada masalah. Dia apa tengok orang nyanyi? Anak pergi tengok orang nyanyi. Gitu. Bukan salah kita tengok stadium, tak ada salah. Kita tengok orang nyanyi. Khabar lah kan? Tu fasik. Berahi dengar orang nyanyi. Kalau dosa besar sekali buat, fasik selalu. Tak nanti acak kali. Seperti minum arak. Diminum sesuatu fasik. Isyak dadah, sekali cocok jarum. Fasik selalu. Zina sekali je, fasik selalu.
Maka riba sekali, fasik selalu. Itu dosa besar. Sekali jadi fasik. Nak fasik ni dia kena orang yang percaya pada 6 rukun tu. Kalau tak percaya pada 6 rukun, tak payah panggil fasik, panggil kafir. Sedang syariah tetap berakidah, sedang bersyariah tetapi berakidah yang bertentangan dengan akidah Islamiah adalah munafik. Orang yang tidak ada akidah atau akidah yang bertentangan dengan akidah Islam, sedangkan dia bersyariat, sembahyang, puasa, zakat, haji, mengaji, tapi akidah dia tak sama dengan akidah yang sebenarnya, maka boleh dikatakan munafik. Ataupun dia itu berpura-pura melakukan ibadah yang zahiriah. Ibadah zahir ni dia panggil syariat. Tak. Seperti semayang dia 5 waktu, tapi tak suka kepada Islam, tak suka. Sama ada Islam tu berupa hukum seperti hudud dan qisas, dia tak suka. Dia adalah munafik. Atau dia tak suka tu maknanya yang menyampaikan Islam tidak berhari. Kalau orang mengajar ulama tak berhari, dia munafik juga. Nah. Dan orang yang tidak berakidah dan bersyariah Islamiah adalah kafir. Jadi kafir ni akidah Islam pun tak, amalan Islam pun tak ada. Munafik ada amalan Islam tetapi tidak ada akidah. Fasik berakidah yang betul tapi tak beramal dengan tuntutan syariat. Orang suruh pakai lonjang, kalau endek. Orang suruh pakai tudung, dia pakai buka kepala perempuan. Fasik. Perempuan panggil fasiqah. Perempuan fasiqah. Orang kata rata gelang tu untuk orang puang ni faham, lelaki faham juga. Mana babi ni ya, maksud fasik. Tak mau ikut perintah agama. Ibadah berasal daripada bahasa Arab, dari akar kata abdun yang artinya hamba. Masdar yang abdun, ain, ba dan dal, abdun, bermaksud hamba. Daripada hamba ni jadi abid. Abid ni orang yang menghambakan diri. Daripada abdun ni keluarnya ibadah. Nampak? Ibadah. Daripada abdun ini jadi ubudiyah, kehambaan. Dan ini berarti penyerahan dan ketaatan seorang hamba kepada Tuhannya. Dan ibadah-ibadah mendapat ibadah berasal daripada perkataan abdun. Abdun maknanya hamba. Hamba lah mana? Kita ni hamba Tuhan. Bila hamba Tuhan suruh tak takwil. Bila hamba Tuhan suruh sembahyang 5 waktu, bahang 5. Bila suruh mana merotang penzina 100 orang, 100 tak takwil, tak pasal hamba. Suruh sembahyang tak mau sembahyang bukan hamba Tuhan. Hamba dunia. Ibadah menurut Islam mempunyai pengertian yang luas. Tidak hanya terbatas pada solat, puasa, zakat dan haji saja. Tetapi semua kegiatan manusia yang tidak bertentangan dengan hukum Allah dan dilakukan dengan niat yang baik untuk mendapat keredaan Allah adalah ibadah. Sebab tu amalan belum tentu ibadah. Amalan riak bukan ibadah. Amalan dah beramal baik, seperti berderma tapi riak. Nak tunjuk ke orang dia ni suka derma. Supaya orang puji dia. Tidak jadi ibadah. Dipanggil amalan. Amalan yang bukan ibadah. Ibadah dia khalis. Hukum Islam yang mengatur pergaulan dan aktiviti manusia di masyarakat disebut muamalah. Yang mengatur aktiviti kita dengan orang lain, kita dengan Tuhan, ibadah. Kita sama-sama insan, sama manusia, muamalah. Konsep Islam tentang muamalah adalah cukup lengkap. Sebab dalam Quran dan hadis yang merupakan sumber hukum Islam yang pokok, terdapat aturan hukum mengenai keluarga, perdata, pidana, warisan, pemerintahan sosial, ekonomi, pendidikan, hukum seluruh dunia, hukum perang damai dan sebagainya. Sebab itu dikatakan Islam sebagai ad-dinun syumul, din yang begitu lengkap. Agama lain tak cara macam Islam ni.
Islam segala segi. Nah, lepas tu tak ada lah istilah ni, tak ada kena-mena dengan hukum agama ni. Ini hal lain. Nampak? Jadi ustaz sama siapa ni bukan pak agama. Tak ada benda. Semua benda kita buat dia ada kaitan dengan agama. Nah, sebab tu tidak dapat kita lari segala perbuatan gerak-geri kita 24 jam sehari ni daripada 5 hukum. Ada kalanya wajib, ada kala sunat, ada kala harum, ada kala makruh, ada kala haram. Nah. Gisurah wajib. Nah. Pergi berjudi haram. Balik di rumah berihak harus. Nah, dicuri haram. Nah, tak boleh lagi. Tak ada benda yang tak berkait dengan. Sebab tu duit Islam ni segala kehidupan kita. Ada orang kata agama-agama ni surai dah masjid. Nah, di pejabat agama tak? Nah, dia ada agama tak? Agama ni mana ada peraturan. Agama lain tak ada lengkap seperti Islam. Habis ada hukum lah ke hukum bakar selipar dia tak? Nabi kata bakar selipar kandang dulu. Nah, hukum masuk tandas kabur tak? Padahal benda remeh-remeh tak kabur lah apa. Ada juga kabur. Apatah lagi kalau hukum maknanya tentang ekonomi, tentang harta yang berkait sesama manusia, lebih-lebih lagi. Tentang politik, tentang hukum hakam, lebih-lebih lagi Islam cara. Nah, makan lik kanan lik kiri dia tegur. Nah, suruh makan lik kanan. Al-Quran sudah tentu tidak mengatur segala sesuatu secara terperinci, sebab Quran itu untuk seluruh umat manusia sepanjang masa. Sedangkan masyarakat adalah dinamis. Masyarakat ni kehidupan dia berubah-ubah. Jadi Islam tidaklah memperincikan dengan detail gini-gini. Islam perintah secara umum, melarang secara umum. Maka fa'tabiru, hendaklah kamu kiaskan dengan Al-Quran tersebut segala kehidupan kamu dari lepas kita. Tapi dalam Quran terdapat cukup petunjuk berupa prinsip umum yang dapat dijadikan landasan untuk menangani masalah yang mungkin dihadapi oleh manusia, sebagaimana yang disyaratkan oleh Allah dalam Quran surah An-Nahl ayat 89. Wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyana wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyana likulli syai'in wa hudan wa rahmatan wa busyra lil muslimin. Kami turunkan kepadamu Al-Quran untuk menjelaskan segala sesuatu dan petunjuk serta rahmat dan khabar gembira bagi orang-orang berserah diri kepada Allah. Jadi di sini jelas Allah kata wa nazzalna 'alaikal kitab, dan telah kami turunkan atas kamu wahai manusia al-kitaba akan Al-Quran tibyanan halakauni, hal keadaannya kitab Al-Quran ini tibyanan, memberi penerangan likulli syai'in, bagi segala-segala sesuatu. Nah, tak ada benda yang terlepas daripada dilalah Quran. Tunjuklah ke dah. Kalau dia tak nampak pun dalil, dah buta. Nah, bila kita buta, suruh pada orang celek lah. Siapa orang celeknya? Ulama. Nah, kita Quran buta lah tak? Tak nampak. Ulama lah tak nampak. Dah. Bukan semua benda maknanya kita nak ikut ulama. Tapi yang menjadi masalahnya manusia Islam ni, dalam bab agama pun tak mau ikut ulama kau. Orang kata haram-haram, tak apa, pandang haram belaka. Nah, tak boleh makan. Padahal bukan semua bab. Bab agama tanya ulama. Mana tanya ulama ni ikut hukum lah. Jangan langgar hukum. Bab lain tak tanya ulama. Dah. Kita nak pergi gali telaga berapa kerek. Tanah kita ni tanah keras, kek molek apa kerek sini. Oh, lagi tanya tuan guru. Bodoh. Bukan kerja ulama kau berapa kerek. Tanya tukang gali di telaga. Dah. Tengok bela kambing ni. Nah, umpamanya. Kalau kambing betul 60 ekor, luas mana? Setengah ekor ada tak buat kandang? Dia tanya ustaz. Tak ada apa tanya aku. Tak payah tanya tu. Nah. Tapi nak jual beli kambing cara lagu ni boleh beli ke tak? Tu tanya ulama. Nah. Nak bab agama tak mau ikut juga. Nah. Dan firman Allah Ta'ala surah Al-An'am ayat 38, ma farratna fil kitabi min syai'. Tiadalah kami
alpakan satu pun dalam kitab. Mana alpa ni tak ada kami tinggalkan suatu pun hak Tuhan lala. Semua sebut dengan isyarat di dalam Quran. Nah, batu semakin kita baca Quran semakin bertambah ilmu kita. Nah, kalau nak kaji sangat kaji Al-Quran. Nah, kalau kita ngaji kita tasawuf kita dengar orang tafsir dah. Nah, dengar orang tafsir sudahlah. Kita tak payah tafsir dah. Nah, padahal dengar dah ayat ni 15 tahun dulu. Musim hari dapat ni lain pula tambah ilmu. Kalau banyak ilmu. Nah, walaupun kalimah yang sama, ayat yang sama. Nah, kita tak kaji Al-Quran. Sebahagian mufassirin menafsirkan kitab itu dengan lauh mahfuz dengan arti bahawa nasib semua makhluk itu sudah dituliskan, ditetapkan dalam lauhul mahfuz. Dan ada pula menafsirkan dengan Al-Quran dengan arti bahawa dalam Quran itu telah ada pokok-pokok agama, norma-norma, hukum-hukum, hikmah-hikmah dan pimpinan untuk kebahagiaan manusia dunia dan akhirat. Dan kebahagiaan makhluk pada umumnya. Jadi kita orang Islam, Quran lah panduan. Panduan Quran, tak apa nak ikut panduan lain. Nak pakai ikut ramai, lagu gua ni, ikut ramai. Ikut ramai gua ni dalam bab benda hukum yang telah disebut dalam Quran, dalam hadis. Tak ada pakai ramai. Dia nak pakai ramai, nak pakai majoriti, nak mesyuarat, nak pakai syura ni. Benda yang tidak ditetapkan oleh hukum. Nah, hak tetap dah dalam umpamanya maknanya dipotong tangan pencuri. Kita mesyuarat semula nak potong ke tak? Tak sah mesyuarat tu, batal dengan automatik. Nah, benda yang tak sebut dalam Quran ni. Nak semayang subuh, Nabi kata nak semayang subuh mesti terbit fajar dulu. Habis waktu semayang subuh dengan terbit matahari. Kita mesyuarat semula lah, panggil JK masjid surat. Kita buat awal. Nah, pasal boleh kuliah panjang sikit. Dia bahang subuh ke 4:30. Mesyuarat. Setujulah ke? Setujulah ke? Maksudnya ke lah ke? Dia tak ada. Benda tu tak ada majoriti. Faham? Kita duk faham ni otak, kepala otak kita banyak sangat duk pakai majoriti. Hak agama pakai majoriti juga. Nah, nak pakai majoriti ni nak cak surah. Tok Imam kata kita nak cak lah surah ni. Tak boleh pasal pelalui Nabi dah. Nah, jadi tanya pendapat amal, siapa hak ramai kita cak kali tu. Ramai nak biru cak. Ada apa kan? Tu pakai majoriti. Pasal apa tak ada sebut dalam Quran. Mu nak cak kali apa? Mu nak lama kali apa pun tak ada. Nah, ada yang mesyuarat. Nak mesyuarat apa tak apa, pakai ramai kalau balah. Kalau tak balah, pakai seorang tak apa dah. Ambil nak cak baru dah ni. Orang lain pun senyap lah kau. Cak ada yang mesyuarat. Dan kalau ada tak persetujuan ni, mesyuarat. Mesyuarat tu pakai ramai. Tu panggil majoriti. Bila sah tu keputusan mesyuarat. Jikalau benda tu bukan hak telah ditetapkan dalam hukum syarak. Kalau tetap hukum syarak tak. Nah, hukum syarak tetap dalam puan mesti pakai sekurang-kurangnya hanya boleh nampak muka dan 2 tapak tangan je di luar daripada rumah dia. Mesyuarat. Nah, seluruh Malaysia mesyuarat. Takut boleh pakai skirt pula kot. Nah, orang ramai pakai skirt lah. Tak imam tak pakai skirt lah. Power sikit. Nah, tak ada kira. Ulama' mana turun sekalipun daripada langit, daripada bintang. Tak sah. Pasal apa? Canggah dengan hukum syarak. Ya faham baik. Jadi hidayah kita Al-Quran. Jauh mana juga kita ni ikut Al-Quran. Hak tu sepatut kita muhasabah diri dah. Jadi berlaku kekurangan dalam kita ni mengikut Al-Quran, kita baiki lah. Biar jadi kau ikut. Nah, jangan biar macam tu lagi tak mau. Nah. Dan kita dengan Islam ni bukan dengan sedak rasa. Dengan panduan lah. Dengan ukuran dia Quran hadis. Ukur sama. Pakai sedak memang sedak sama kita. Nah, ukur sama. Betul mula. Betul gayok, betul mula. Macam rumah lah baiki sama. Nak baiki sekaligus tak modal. Tak baiki lambu tu. Banyak nak baiki ni lambu, tangga. Itu pagar belakang rabak dah ni. Kerja di JKK. Ada lagi. Dah. Maknanya dah. Tikak, dia 3 dah tikak, ni tukar esel apa semua nampak longgar dah. Dah siling, gepuk nampak balik dapur tu. Latar asas ni belum muk dah. Lepas tu bilik air kalau nak tukar pasal petok dah.
Nak, tak cakap nak bubur sabuk dah. Nak tukar semua sekali. Tak gerak kita. Baiki sikit-sikit. Nak. Baiki sikit-sikit dah.